Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 29 Disember 2020. Anda bersama saya Lukman Muhammad dan saya Zoniza Awang, dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Sambutan Ambang Tahun 2021 Sarawak kali ini ditujukan khas untuk Barisan Harapan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan Barisan Harapan di negeri ini dalam membantras penularan pandemik COVID-19 sepanjang tahun 2020. Kita telah bersadang untuk mengadakan dalam satu countdown dan juga entertainment program khas untuk the frontliners ataupun mereka yang berada di barisan hadapan di Sarawak dengan mengadakan countdown. Jadi countdown untuk kita tahun ini tidak seperti tahun-tahun lepas yang mana kita mengadakan di waterfront, yang mana susah untuk kita mengawal crowd dan sebagainya. Kita telah berbincang dan bermesyuarat dan telah mendapat ihsan daripada kerajaan negeri dan juga SDMC untuk mengadakannya di stadium tertutup ini. Abdul Karim berkata demikian pada sidang media Ambang tahun 2021 di Stadium Perpaduan di Kuching pada Selasa. Menurut Abdul Karim, sambutan gilang gemilang itu akan disempurnakan lagi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selain membabitkan 1,000 jemputan sahaja dengan menggariskan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tambah Karim, biarpun ia diraikan dalam cabaran norma baharu, jemputan yang hadir difahamkan akan melalui beberapa proses tertentu agar tidak timbul isu yang membimbangkan. Stadium ini boleh meletakkan 5,000 orang, tapi memandangkan kita perlu comply dengan SOP tertentu. Jadi kita hanya menghadkan jemputan. Mereka yang hadir hanyalah melalui jemputan hanya untuk 1,000 orang sahaja. We are complying strictly with all SOP that are required. That's why those who are coming in, mereka yang akan hadir, mereka akan melalui proses-proses tertentu. Jadi tidak ada timbul isu berkenaan dengan huge crowd. Ditanya mengenai larangan sambutan tahun baru yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin, ini jawapan Abdul Karim. Apa yang telah diumumkan oleh Ismail Sabri semalam, bahawa tidak dibenarkan countdown berskala besar. What he meant is huge crowd welcoming 2021. Apa yang kita lakukan ini, kita memang mengambil tahu bahawa apabila mengadakan program seperti ini kita perlu berwaspada, kita perlu menjaga. That's why apa yang kita lakukan, we are adhering to all the SOPs, as what I mentioned just now. Program yang berlangsung pada 31 Disember itu nanti akan dimeriahkan dengan pelbagai acara, antaranya persembahan muzik orkestra, nyanyian, tarian, persembahan cahaya laser, persembahan bunga api dan persembahan nyanyian oleh artis terkemuka tanah air Dayang Nur Faizah. Sambutan yang berlangsung di Stadium Perpaduan itu nanti turut boleh disaksikan secara langsung di siaran TVS 122 Astro dan Facebook rasmi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS. Sibu telah dijadikan sebagai pintu masuk ke Sarawak untuk mengelakkan diri dari dikuarantin di pusat kuarantin akibat kekurangan bilik hotel. Susulan daripada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan melihat untuk mengurangkan penerbangan ke Sibu. Kita mendapati ada juga orang Sarawak pintar kerana dia tahu Sibu tidak cukup bilik hotel. Jadi kalau terbang melalui Sibu, masuk Sarawak through Sibu, the probability for them to get home quarantine is very high. Jadi ada juga, kita ada data-data menunjukkan itu. It's very dangerous because we have a case in Bintulu
di mana dia was given home quarantine dan didapati positif. Namun, buat masa ini, kata Ugah, kadar penerbangan ke Sibu masih dikekalkan dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sibu sedang berusaha memastikan tempat kuarantin mencukupi. Ugah mengingati semua untuk terus kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekalkan penularan COVID-19. We have not won the war. Even though angka-angka kita nampak rendah, tetapi baru-baru ini ia menunjukkan peningkatan, bahayakan. Dan kita berharap pada nyambut perayaan 31 bulan Disember ini, please avoid visiting friends and gathering more than 20 people dalam satu rumah. Kerana kita tidak tahu COVID-19 ini boleh di mana-mana. And there is no assurance that I will not be affected. Anybody can be affected. Sementara itu, selain mengurangkan jumlah penerbangan ke Sibu, Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak Michael Tiang turut menggesa kerajaan untuk menubuhkan pusat-pusat kuarantin tambahan di Sibu. I support the notion that we reduce the daily flight from Semenanjung to Sibu so that we reduce the passengers and also the numbers of passengers to do the quarantine as required by SOP. Or I urge the government to open up a government-supported quarantine center, which is not hotel, but a quarantine center set out at the. I heard there's a Kemunyan, there's a place which can serve as a quarantine center. I know the accommodation, the facility is not as great as what we have a quarantine center at a hotel, but at least we have another quarantine center to accommodate the inflow of passenger flying into Sibu from Semenanjung. Senada dengan Michael, pengusaha restoran di Sibu, Peter Tiong, turut bersetuju dengan langkah kerajaan mempertimbangkan pengurangan penerbangan ke Sibu. I agree with the government initiative of reducing the flights coming in from KL. I think government should get more hotels involved for quarantine, for the quarantine process. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, menyedari kepentingan inovasi, aspek itu menjadi keutamaan dasar pelancongan negara 2020-2030. Industri players kita mahu semua seluruh masyarakat untuk embrace ini innovation supaya kita dapat introduce new product. So kalau kita banding dengan Singapura, ya mereka lebih cepat maju daripada kita. Kenapa? Sebab dari segi thinking mereka adalah innovative thinking. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Sejahtera Asia terbitan TVS pada Selasa. Nancy berkata program rancangan kerajaan bukan sahaja memanfaatkan pengusaha pelancongan tetapi rakyat. Tapi semuanya ini dalam stimulus package kita untuk barang craft. Kalau beli katalah harga dia RM100, kita dapat potongan RM30. Kalau you gandakan lagi dapat RM60. So ini menggalakkan orang membeli craft tangan Malaysia sahaja. Malaysia bukan negara lain ya. Kalau beli batik Malaysia saja. Bukannya batik dari negara luar. Jadi kita memberi discount voucher. Naik bas ke, naik kereta api ke, ada discount voucher. Nak pergi bercuti, pergi mana-mana, pergi ke zoo ke, ada diskaunnya. Pakej rancangan ekonomi seperti Prihatin PKS tambahan dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana banyak membantu merancangkan lagi pelancongan domestik Malaysia. Ini antara usaha kerajaan untuk membantu meringankan beban para pemain industri serta memulihkan sektor pelancongan. Penempatan semula pejabat operasi wilayah Shell di Miri merupakan satu langkah positif dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, langkah itu melibatkan kira-kira 2,000 pekerja Shell dari Kuala Lumpur termasuk Kota Kinabalu Sabah akan bekerja di Miri. Tambahnya, penglibatan Petroleum Sarawak Berhad Petros
kelak juga membolehkan Sarawak menguasai sumber minyak dan gas pesisir pantai. Kerajaan negeri baru-baru ini menyerahkan pajakan pelombongan minyak bagi 2 blok, iaitu di Adong Kecil Barat dalam kawasan Miri dan satu lagi dalam kawasan Engkabang Selatan Marudi kepada Petros. Penemuan 2 tangki logam di pantai Lutong Miri akan disiasat, kata Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting. Pihaknya sudah memaklumkan penemuan itu kepada agensi berkaitan untuk meneliti logam tersebut. Menerusi satu muat naik di Facebooknya, beliau berharap penemuan tersebut akan menambah lebih banyak sejarah di Miri. Pada Isnin, beliau melihat sendiri lokasi logam tersebut di Pantai Lutong. Katanya setakat ini pihaknya belum mengetahui sumber logam tersebut. Justru kajian lanjut itu penting untuk mengumpul maklumat berkaitan sebelum membuat kesimpulan. Sementara itu, terdapat spekulasi menyatakan ia mungkin logam tongkang yang tersadai di Pantai Lutong pada 28 September lalu. Berdasarkan anggaran saiz dan berat, ia dikatakan penutup tongkang yang tercicir. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan memastikan portfolio khas yang menguruskan hal ehwal pelajar luar kampus ditubuhkan di semua universiti awam. Kata Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, kementeriannya melalui kerjasama semua universiti awam dan Majlis Perumahan Universiti Malaysia telah mengorak langkah bagi memastikan unit atau portfolio khusus pengurusan rumah sewa siswa ditubuhkan. Cadangan berkenaan adalah antara 11 agenda diusulkan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jun lepas untuk memartabat serta memperkasakan mahasiswa institusi pengajian tinggi. Katanya lagi, satu garis panduan komprehensif bagi meningkatkan tahap kecekapan tadbir urus hal ehwal pelajar luar kampus juga sedang dibangunkan pihaknya. Kementeriannya turut berhasrat untuk memantapkan fungsi kad metrik pelajar sebagai kad pelbagai guna yang turut berfungsi sebagai kad debit dan dilengkapi dengan kemudahan lain seperti e-wallet. Baik, kita beralih ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 1,925 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan pada Selasa. Penambahan kes itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 108,615 kes. Daripada jumlah itu, 10 daripadanya merupakan kes import. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 747 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 360 kes dan Pahang 288 kes. 2 kematian turut dicatatkan pada Selasa, menjadikan angka kematian keseluruhan kepada 457. Sementara itu, Sarawak merekodkan 4 kes baharu COVID-19, 2 di daerah Kuching dan 1 masing-masingnya dilaporkan di daerah Sibu dan Betong dengan kesemuanya merupakan kes import membabitkan warga tempatan. Dengan penambahan 4 kes baharu itu, Sarawak kini merekodkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 sebanyak 1,114. Terdapat 2 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge hospital iaitu masing-masing 1 dari HUS dan Hospital Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,064 orang atau 95.51% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Kontraktor Melayu dan Bumiputera perlu sentiasa meningkatkan kapasiti dan kemampuan. Ini adalah untuk memastikan keupayaan untuk membina serta melaksanakan projek-projek swasta agar tidak terlalu bergantung kepada projek-projek kerajaan. Kata Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau percaya kontraktor-kontraktor kecil yang mempunyai rekod kerja yang baik tidak akan menghadapi masalah dalam mendapatkan projek-projek daripada sektor swasta. Dalam dunia perniagaan, jelasnya kontraktor mestilah mengenal pasti peluang sepanjang masa dan peluang berniaga di Malaysia adalah amat luas. Para kontraktor juga tidak harus memasuki hanya bidang yang sudah padat atau yang tertentu sahaja, sebaliknya perlu lebih inovatif dan berani meneroka bidang-bidang baru.
Katanya lagi, penggiat industri pembinaan adalah tonggak kepada pembangunan fizikal negara. Sektor pembinaan kini menggajikan seramai 15.5% daripada 8.5 juta tenaga kerja negara. Sebarang butiran pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam Malaysia tahun hadapan masih belum diputuskan. Sehubungan itu, orang ramai diminta tidak terpengaruh dengan mana-mana maklumat berkaitan pelaksanaan ibadat haji tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah yang tular di media sosial baru-baru ini. Tegas Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Said Saleh, pihaknya masih belum menerima sebarang makluman rasmi berkaitan dari pihak berkuasa Arab Saudi. Jelas beliau, tabung haji akan mengumumkan keputusan perbincangan dan kesepakatan yang akan diambil oleh pemimpin kedua-dua negara. Mesej dipercayai tular melalui aplikasi WhatsApp itu mengandungi butiran haji tahun hadapan termasuk jadual penerbangan, tarikh wukuf, kuota jemaah, kos haji yang didakwa meningkat serta prosedur operasi standard SOP yang perlu diikuti kerana penularan COVID-19. Akibat berita palsu tersebut, orang ramai diminta merujuk kepada tabung haji bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan rasmi. Sebanyak 428.07 juta ringgit berjaya dikutip daripada penyedia perkhidmatan digital selepas perkhidmatan itu dikuatkuasakan awal tahun ini. Dedah Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Abdul Rahim Bakri, ia adalah sumber hasil baharu negara dan akan ditingkatkan pada masa depan. Bukan sahaja dikenakan kepada provider tempatan, tetapi juga kita sudah memulakan usaha-usaha untuk memungut hasil daripada foreign service provider seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, Netflix. Antara penyedia perkhidmatan digital popular dikenakan cukai itu termasuk Netflix, Amazon, pengiklanan di platform media sosial. Sementara itu, mengulas mengenai bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST, beliau memaklumkan sebahagian besar tuntutan telah dibayar. Manakala kira-kira 1.87 bilion ringgit masih belum dibayar disebabkan beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Kawalan penjualan peluru senjata api di premis berlesen, khususnya di Sabah dan Sarawak, akan diperketatkan. Ia susulan dakwaan terdapat pihak yang menjual peluru kepada pemilik senjata api haram di kedua-dua negeri berkenaan. Kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, terdapat banyak senjata api buatan sendiri diseludup masuk ke Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, pemilik didakwa menggunakan peluru yang dijual di premis berlesen. Justru kawalan diperketatkan di premis-premis berlesen supaya pemilik tidak berpeluang menggunakan senjata haram. Polis Sarawak kini sedang giat memburu dua lelaki yang berjaya melarikan diri semasa rampasan syabu dan pil ekstasi di Serian pada Sabtu lepas. Kemungkinan dia berlari belasan dan kemungkinan juga dia masih menyusup berada di tetapi kita sedang giat untuk mengesan kedua-dua yang dapat memboloskan diri pada sebuah yang dibuat. Polis Sarawak turut meminta bantuan daripada Bukit Aman untuk mengenal pasti sama ada wujud sindiket penghantaran dadah tersebut ke Indonesia. Dalam tangkapan terdahulu, sumber dadah adalah dari Semenanjung yang dihantar ke Sarawak dengan perkhidmatan kurier. Kita tengah membuat risikan ini. That's why kita memohon bantuan daripada pihak antarabangsa juga di Bukit Aman untuk sama ada kita nak linkkan ada sedikit di sebelah sini dan juga sedikit di sebelah Indonesia saja. Harganya lebih tinggi di sebelah sana. Jadi itu merupakan salah satu kalau kata dia menggunakan laluan-laluan tikus ini untuk penghantaran daripada Sarawak ke Indonesia.
Pada Sabtu lepas, pasukan gerakan AMN PGA semasa membuat rondaan terserempak dengan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan di jalan tepi bukit Sungai Pau Serian yang menghala kesempadan Indonesia dan memberkas seorang pemuda warga Indonesia bersama 3 kg syabu dan 19,516 pil ekstasi sekitar jam 4 petang, manakala dua lelaki yang lain berjaya melarikan diri. Polis telah menyelesaikan 9 kes berikutan penangkapan 4 suspek menerusi pintu baru-baru ini. Suspek yang berusia antara 19 hingga 40 tahun dipercayai terlibat dalam jenayah pecah rumah dan kecurian di Kuching dan Padawan. Suspek-suspek yang dipercayai aktif melakukan kegiatan itu menggunakan modus operandi yang sama sejak Julai diberkas pada 15 Disember lalu. MO yang digunakan oleh kumpulan ini pun agak licik. Dia menggunakan kenderaan sewa juga dan dia akan pergi ke tempat-tempat yang menjadi target dia orang. Jadi satu orang akan bagi clue, satu orang akan keluar, potong roller shutter, lagi 2 orang lagi masuk, 3 orang masuk, seorang berada di luar dan dia mengambil masa antara 3 ke 5 minit untuk terus beredar di pada sana. Polis turut merampas barangan curi seperti alat ganti motosikal dan peralatan menggunting rambut yang dianggarkan bernilai RM23,000. Semakan rekod polis turut mendapati 3 suspek mempunyai rekod kesalahan lampau. Dan hasil semakan yang kita buat, 3 orang daripada suspek ini ada rekod jenayah, narkotik dan curi. Dan 1 kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Akta Pencegahan Jenayah 1959. Baik, sedikit perkembangan sukan. Pasukan Piala Presiden Sarawak United 3 bersedia hampir 80% sebelum mengumumkan senarai penuh pemain yang akan mengharungi kempen Liga Presiden pada musim 2021. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Philip Jabu mendedahkan skuad Sarawak berusia bawah 22 tahun itu kini sedang melalui proses penilaian ke arah itu, termasuklah meneliti dari pelbagai aspek. Persiapan pada masa kini di mana Sarawak pasukan Presiden kita telah pun menghampiri 80% persiapan dia sehingga kini lah. Jadi kita masih ada ruang lagi untuk mempertengahkan beberapa bakat baru yang kita telah pun pilih semasa peranan persahabatan di Miri dan Bintulu tempoh hari. Dan kita panggil beberapa muka baru untuk diserap ke dalam pasukan. Philip berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Selasa. Katanya lagi besar kemungkinan senarai penuh skuad berwajah baru akan dapat diketahui pada awal Februari 2021. Mungkin kita akan umumkan senarai penuh pemain kita pada bulan Februari sebelum kita memulakan latihan penuh pada pertengahan Februari dan untuk awal tahun Januari 2021 kita akan masih lagi memperkemaskan pasukan kita dengan kemasukan pelatih-pelatih baru untuk kita nilai permainan mereka dan kita akan serapkan mereka jika keputusan atau prestasi mereka memberansangkan nanti. Pada bulan Jun lalu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membatalkan kejohanan Piala Presiden, Piala Belia serta Liga Premier Futsal Malaysia MPFL berkuat kuasa serta-merta berikutan kebimbangan pandemik COVID-19. Mengikut rekod perlawanan Piala Belia dan Piala Presiden yang bermula pada penghujung Februari lalu dengan sekurang-kurangnya 5 perlawanan sudah pun berlangsung membabitkan 23 pasukan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Terus setia bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Zohiza Awang. Dan saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.